Selamat datang belajar tesselasi. Apakah maksud tesselasi? Sarang lebah mempunyai struktur yang unik. Struktur ini dapat menyediakan ruang yang maksimum untuk menyimpan madu lebah. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada struktur sarang lebah dan bagaimanakah struktur ini dibina? Ini adalah bentuk heksagon. Dan kita nampak bentuk ini berulang-berulang. Tesselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu sata tanpa ruang kosong atau bertindih. Raja di bawah menunjuk beberapa contoh tesselasi. Okey, tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama dan dia berulang dan tak bertindih. Ini pun sama, tesselasi yang terdiri daripada rhombus, berulang dan tak bertindih. Okey, tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat dengan oktogon scatter. Mereka tidak bertindih dan kemas. Mari kita tengok soalan. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan suatu tesselasi. So, kita tengok ni. Dia berulang. Nampak tak dia berulang? Semuanya terdiri daripada pentagon. Okey? So, tengok yang kedua. Yang ni bukan tesselasi kerana terdapat bentuk yang tak berulang, iaitu segi empat. Dia ada satu segi empat. Yang lain berulang, tapi ada satu tak berulang. Maksudnya, dia bukan tesselasi. Okey, dekat sini, dia berulang. Okey, ada segi tiga, ada segi empat. So, dia adalah tesselasi. Yang D, dia merupakan tesselasi yang terdiri daripada corak yang berurang tanpa bertindihan. Ini adalah gambar-gambar tesselasi yang cikgu dapat cari dalam Google. Dan dekat titik yang corner kat sini adalah bucu. Okey, bentuk tesselasi dengan menggunakan transformasi isometrik seperti translasi, pantolan dan putaran. Okey, ini kamu telah belajar semasa tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Dia hanya terlibat dengan translasi, pantoran dan putaran. Dan bentuk dia tidak akan dibesarkan ataupun dikecilkan. Transformasi isometrik merupakan transformasi yang menghasilkan imej yang kongruen dengan objek. Okey, maksudnya bentuk dia akan sama. Okey, dia tak akan berubah jadi besar atau kecil. Mari kita tengok contoh di sini. H ialah satu imej bagi G di bawah satu putaran 150 darjah lawan arah jam pada pusat R1. Okey, dekat sini kita nampak tak dia adalah berlaku putaran. Bentuk dia sama. Bentuk dia tidak akan berubah. Okey, L pula ialah imej bagi K. Ni sama kan? Ni sama. Di bawah translasi bergerak ke situ. Okey, di bawah translasi bergerak je. Okey, N pula yang ni ialah imej bagi M di bawah pantolan. Okey. Mari kita tengok contoh 22. Raja di bawah menunjukkan suatu bentuk tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi yang dihasil dengan transformasi isometrik. Okey, ini bentuk dia. Isometrik terlibat dengan pantolan, putaran dan translasi. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q dari P. Bentuk Q dari P maksudnya P ke Q. Okey. Kalau dia tulis daripada P, maksudnya ini adalah objek. So, ini objek ke image ya. Ini objek. Yang ni image. Okey. Bagaimanakah dia akan berlaku transformasi ini? Dia melalui pantolan ataupun putaran.
Okey, mari kita tengok B. Bentuk R daripada Q. Bentuk R daripada Q. So, Q ke R. Okey, Q ke R. Cikgu padam yang ni ya. Q ke R. Okey, Q ke ini. Ini objek. Q adalah objek. Ini adalah image. Okey, so dari Q ke R berlaku juga pantulan dan putaran. Okey. So, last. Bentuk S daripada P. Maksudnya P ke S. P ke S. Yang ni berlaku melalui pantulan dan putaran. Ataupun putaran. Bukan dan, minta maaf. Dari pantulan ataupun putaran. Sama ada satu. Okey. Okey. Mari kita tengok contoh tadi. Q adalah image bagi P. Okey. Dia berlaku pantulan pada garis BC. Pantulan. So, titik sepadan A adalah titik D. Okey. Mari kita tengok R ialah image Q. Okey. R ialah image Q maksudnya Q ke R. Q ialah objek, R adalah image. Melalui pantulan BD. Dia akan pantul. Okey, mari kita tengok yang ni. S ialah image bagi P. P, di sini P akan jadi objek. S akan jadi image. Jadi, mereka berlaku pantulan pada garis AB. Okey. Q adalah image bagi P. Berlaku putaran ikut arah jam pada titik B. So, dia akan berputar ke sini. Okey. Ikut arah jam. Berputar 60 darjah. Titik ini akan bergerak ke sini. A bergerak ke sini. Jadi, C akan bergerak ke D. Okey. Boleh? B je kekal. Okey. Di sini R ialah image bagi Q. Q adalah objek, R ialah image. Berlaku putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. Dia berlaku lawan arah jam. Okey. So, C akan jadi ke B. B akan jadi ke E. Okey. Yang kekal tu D. Tapi boleh berlaku juga putaran ikut arah jam 60 darjah. Tapi pada pusat B, dia bergerak ke ikut arah jam pun boleh. Okey? Ada dua. Tak semestinya putar dekat sini saja. Sini pun boleh. Di sini berlaku putaran juga dari P ke S. Okey? P adalah objek, S adalah image. Berlaku putaran ikut arah jam pada pusat A. So, dia akan bergerak. Garis sini akan bergerak ke sini. 60 darjah. Okey. So, titik B akan bergerak ke bawah sini. So, dia berlaku putaran di sini. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama ni. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan translasi ke tidak. Okey, ini ya. Okey. Ini pun ya. Okey, bentuk berulang. Yang ni dan tak bertindih. Yang ni pula ya ke tidak? Tidak. Okey, yang ni pula ya ke tidak? Tidak. Okey. Mari kita tengok soalan 1 dari latih kendiri 5.4b. Darjah di bawah menunjukkan satu bentuk teselasi yang terdiri daripada heksagon sekata yang dihasilkan dengan transformasi isometrik. Isometrik terlibat dengan pantulan, putaran dan translasi. Okey, so nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk B daripada A. Maksudnya dari A ke B. A ke B. Ini A, ini B. So, dia akan berlaku pantulan pada P.
PQ ataupun akan berlaku putaran ikut arah jam 120 pada titik P. Okey. So, mari kita tengok yang ini. Okey. B. Bentuk C daripada A. Maksudnya A ke C. So, A ke C. A ke C. So, berlaku juga pantulan pada garis RS. Dan boleh juga dia bertransformasi dari A ke B melalui putaran 120 darjah pada pusat R. Dia ikut arah jam ke lawan arah jam? Ini ikut arah jam. Okey. Tapi boleh juga berlaku putaran lawan arah jam. Kalau dia bergerak macam ni pada pusat S. Okey, putaran 120 lawan arah jam pada pusat S. Okey? Okay, thanks for learning. Bye.